Oke, sila Ustaz. وبإسنادكم إلى الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا شيخان الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبحاني وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى في كتابيهما إلي قال أنا أبو الحسن علي أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف ابن مسلم الأنماطي من أصل سماعه قال الحافظ أبو طاهر فأخبرنا أبو الحسن علي بن حسين بن عمر الفراء الموصلي بمصر قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحافظ بمصر قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد المعروف بابن النحاس المعدل قراءة عليه بمصر في المحرم سنة 700 قال أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن عبد الرحمن السجزي. Da'laj ini guru Imam Daruqutni, salah seorang pakar ilal dan hadis. قدم علينا سنة 37 قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء في ربيع الأول سنة 88 و200 قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح bukan Ain السعدي المديني قراءة عليه قال نظرت فإذا الإسناد يدور على 6 فلأهل المدينة ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ويكنى أبا بكر مات سنة 24 و100 ولأهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح ويكنى أبا محمد مات سنة 26 و100 ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي وكنيته أبو الخطاب مات سنة 17 و100 قال ويحيى بن أبي كثير ويكنى أبا نصر مات سنة 32 و100 باليمامة ولأهل الكوفة أبو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد ومات سنة 29 و100 وسليمان بن مهران مولى بني كاهل من بني أسد ويكنى أبا محمد مات سنة 48 و100 كان جميلا ثم صار علم هؤلاء يشتد إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. Oke, kejap lah ya. Kita mulakan dari permulaan kitab nih. Jadi yang dibincangkan di awal kitab ini adalah sanad kitab tersebut, sanad kitab kepada Ali Ibn Madini. Nah, yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Tahir As-Silafi. Beliau memang sangat terkenal hafiz. Nama Imam Al-Hafiz Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Silafi Al-Asbahani. Beliau memang orang yang selalu mengumpulkan banyak kitab-kitab raya pada zaman itu. Nah, termasuk riwayat-riwayat kutub hadis dan kutub ilal dan rijal. Dan kebanyakan riwayat mutaakhirin semua ambil daripada Silafi apabila meriwayatkan kitab-kitab ini. Dia beliau memang keliling dunia untuk cari kitab-kitab macam ini. Dan kalau bukan As-Silafi, kita tak akan dapat kitab Ali Ibn Madini ini. Nah, beliau meriwayatkan Abu Silafi dan Abu Muhammad Abdullah bin Rahman bin Yahya fi kitabaihima, terus sanadnya hingga kepada Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Ja'far Ibn Najih As-Sa'di Al-Madini. Nah, ini adalah Imam Ali Ibn Madini. Beliau yang kemudian menyebutkan apa yang terkandung dalam kitab ini. Semua perbincangan dalam kitab ini adalah ucapan Ali Ibn Madini. Dan kalau kita nampak apa yang disebut dalam kitab ini sebenarnya adalah banyak perbahasan-perbahasan yang terpecah-pecah. Sebab semua berkaitan dengan meriwayatkan ucapan Ali Ibn Madini. Jadi bukan perbahasan yang rapi dari awal hingga akhir. Akan tapi dia Ali Ibn Madini cakap apa ditulis, Ali Ibn Madini cakap apa ditulis. Sebab cara ulama zaman dahulu memang menulis macam tu. Dia merujuk kepada ucapan, dia record ucapan para ulama guru dia, ditulis. Nah, ini ucapan Ali Ibn Madini dan dihimpun dalam kitab yang diberi tajuk Al-Ilal. Dan kalau kita kaji kandungan ilal ini, ternyata kebanyakannya adalah bermula daripada perbincangan rijal. Ini yang kata Ali Ibn Madini kan. Nazartu fa idzal isnadu yaduru ala sittah. Saya perhatikan isnad semua hadis mereka
kumpul apa istilahnya bermuara kepada 6 orang nih. 6 orang pakar hadis. Kenapa dia bincang kitab ilal tapi mulakan dengan rijal? Sebab ilal adalah kemuncak ilmu hadis. Dalam mengkaji ilal, paling basic adalah kita kena tahu rijal. Kita tak kenal rijal, anda rasa jangan haraplah kita boleh bincang ilmu ilal. Justru perbincangan ilal ini adalah, kata para ulama, perbincangan yang paling halus dan paling teliti. Kita dituntut untuk paham semua rijal, paham nama-nama perawi. Bukan hanya paham nama-nama perawi, hafal nama-nama perawi, tapi kita kenal mereka satu persatu, macam kita tengah berada di depan kita. Macam mana sifat mereka dan macam mana mereka menulis hadis, macam siapa guru-guru mereka dan lain sebagainya. Jadi merujuk kepada perkara itu yang kemudian Ali Al-Madini mengatakan, nazartu fa idzal isnadu yaduru ala sittah. Beliau sudah kumpul semua hadis. Jadi perkara pertama yang mesti kita yakini adalah kalangan ahli hadis mutaqaddimin sudah kumpul semua hadis. Kalau kita meragukan perkara ini, kita akan susah nak faham berkenaan dengan macam mana mereka boleh meneliti menilai sebuah hadis. Nah, sebab dalam menilai hadis kita kena mengkaji bukan hanya hadis itu saja, tapi kita juga sudah kumpul hadis itu dan kemudian semua hadis-hadis yang berkenaan. Nah, Ali Al-Madini apabila dia dengan pengalaman dia meriwayatkan hadis dan mengumpul hadis daripada para ulama pada zaman itu, beliau sudah buat kesimpulan yang memudahkan kita pada hari ini. Beliau katakan, isnad kebanyakan yaduru ala sittah, kebanyakannya kembali kepada 6 orang nih. Ini menunjukkan kalau kita kuasai 6 orang nih dan kita hafal semua hadis-hadis dia, kita kumpul hadis-hadis dia, kita baru paham apa yang dimaksud dengan rijal nih. Nah, dia kemudian kenalkan al-isnadu yaduru ala sittah fali ahli Madinah Ibnu Syihab wa huwa Muhammad bin Muslim bin Abdullah Ibnu Syihab wa yukanna Abu Bakar. Jadi beliau merujuk kepada tokoh-tokoh besar di satu negeri. Sebab orang pada zaman dahulu belajar macam tu, dia akan datang ke pusat-pusat hadis yang ada pada zaman tersebut. Nah, siapa yang ada di tokoh terbesar di negeri tersebut, nah itulah yang menjadi rujukan utama yang kita kena faham. Nah, ini nama-nama rijal ini adalah perawi-perawi yang wajib dihafal dan dikenal oleh ahli hadis. Orang yang belajar hadis. Siapa yang belum belajar hadis tapi tak kenal ulama-ulama ni, maka sebenarnya dia tak kenal, belum belajar hadis sama sekali. Nah, kata Al-Madini, dari ahli Madinah Ibnu Syihab. Dari ahli Makkah Amr Ibnu Dinar. Nah, Ibnu Syihab kita ketahui beliau adalah guru besar daripada ulama-ulama besar yang ada di Madinah, macam Malik bin Anas, lalu kemudian Al-Auza'i, lalu kemudian banyak ulama-ulama Madinah semua ambil kepada Ibnu Syihab. Terakhir Ibnu Syihab sering pergi ke Syam sebab beliau duduk bersama Khalifah Bani Umayyah di sana. Nah, di situ pun Ahlus Syam banyak ambil. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim, kita nampak semua selalu didahulukan hadis-hadis Ahlul Madinah lebih dahulu. Sebab Ahlul Madinah adalah hadis yang paling jernih. Kata Imam Syafi'i, tak ada tadlis sama sekali, tak ada dusta sama sekali. Yang banyak adalah di Iraq. Nah, Ahlul Madinah semua kebanyakannya kembali ambil daripada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ambil daripada sigar tabi'in dan juga ambil daripada sigar sahabat dan kibar tabi'in. Nah, ini yang kalau kita kuasai hadis-hadis Ibnu Syihab, maka kita dah paling kurang sudah kuasai hampir daripada setengah sunnah nabawiyah semua. Kita dikuasai oleh Ibnu Syihab. Lalu kemudian ahli Makkah, mereka adalah Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar ambil daripada Jabir ibn Abdullah. Lalu juga dia ambil daripada Abdullah bin Umar. Amr bin Dinar juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Justru kalau kita ambil riwayat daripada Amr bin Dinar, kita kuasai hadis dia, kita dah kuasai banyak hadis-hadis ahli Makkah. Nah, dari ahli Makkah kemudian para ulama ambil daripada Amr bin Dinar. Murid Amr bin Dinar yang paling kuat hafalannya adalah Sufyan ibn Uyainah. Juga Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj lebih senior daripada Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau kita nak tahu hadis-hadis Amr bin Dinar, ambil daripada Sufyan bin Uyainah.
Dan semua ulama kebanyakan di Mekah dulu merujuk kepada dua ulama ni apabila dia meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Lalu kemudian dari ahli Basrah, Qatadah bin Di'amah Sadusi, juga seorang ulama besar di Basrah, dan dia mengambil daripada Sayyidina Anas Ibn Malik yang pernah ada di Basrah. Lalu kemudian ambil juga daripada sigar sahabah yang lain, dan juga ambil daripada kibar tabi'in. Termasuk dia ambil pergi ke Madinah dan jumpa dengan Sa'id al-Musayyab. Beliau punya hadis yang sangat banyak. Siapa yang kuasai hadis Qatadah, dia seolah-olah dah kuasai hadis Basrah, hadis Ahlul Basrah semua. Kemudian Yahya bin Abi Katsir wa yukanna Abu Nasr, mata sanata sanatain wa salasin wa mi'ah bil Yamamah. Yahya bin Abi Katsir juga tokoh penting di Yamamah, dan dia adalah asal daripada Ahlul Basrah. Kita kuasai hadis Yahya bin Katsir, kita menguasai juga hadis Ahlul Basrah. Wa ahlil Kufah Abu Ishaq wa ismuhu Amr ibn Abdullah bin Ubaid. Ini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Kalau kita tengok di isnad, selalu kita akan dengar Abu Ishaq riwayat daripada Amr Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk ahli Madinah. Jadi bukan calang-calang orang ni Abu Ishaq As-Sabi'i. Jadi nama dia sebesar Ibnu Syihab, kita kuasai hadis-hadis Abu Ishaq, maka kita kuasai hadis-hadis di Kufah. Nah, antara yang meriwayatkan daripada Abu Ishaq adalah Sufyan Ats-Tsauri, juga Syu'bah. Nah, juga Sufyan Ibn Uyainah meriwayatkan daripada Abu Ishaq Sabi'i, tapi beliau masih kecil. Nah, Sufyan Ibn Uyainah dia menghimpun tadi Amr bin Dinar, juga menghimpun Zuhri. Sufyan Ibn Uyainah ambil hadis Zuhri, ambil di Madinah, ambil juga hadis Amr bin Dinar di Mekah, ambil juga hadis Abu Ishaq Sabi'i. Itu sebabnya Sufyan bin Uyainah terkenal sebagai orang yang menghimpun riwayat Hijaz dan riwayat Iraq. Dan menariknya Imam Syafi'i ambil daripada Sufyan bin Uyainah untuk kuasai hadis-hadis Hijaz dan Iraq. Jadi datang ke Sufyan, kita seolah-olah tak perlu pergi ke Iraq lagi. Kenapa? Semua hadis-hadis Iraq dia dah kuasai. Dia ambil hadis dari Abu Ishaq Sabi'i secara direct. Dia ambil hadis Qatadah daripada As-Tsauri, daripada Syu'bah, daripada Syu'bah dan Tsauri seangkatan dengan Sufyan bin Uyainah dan orang-orang yang ada di Kufah. Lalu Sulaiman ibn Mahran maula Bani Kahil min Bani Asad, yukanna Aba Muhammad. Sulaiman bin Mahran ini adalah Al-A'mash. Al-A'mash juga adalah salah seorang guru Sufyan bin Uyainah di Kufah. Nah, ini 4-6 orang sebagai tokoh kunci pada abad tersebut. Kalau kita kuasai hadis-hadis 6 orang ni, kita seolah-olah dah kuasai 80% daripada semua sunnah. Yang selain daripada tu, kita boleh cari daripada perawi-perawi yang lain. Tapi ini rujukan paling penting. Hebatnya Al-Madini, dia buat ringkasan untuk kita. Dan kalau kita nak kembalikan ilmu ilal pada hari ini, caranya adalah kita kena kumpulkan hadis-hadis ulama-ulama ini dalam satu buku. Jadi para ulama zaman dahulu dia tak kumpul hadis mengikut kitab-kitab fiqh macam kitab shalah, kitab zakat dan lain-lain. Itu adalah perbincangan mengikut fiqh. Tapi kalau perbincangan menurut muhaddisin, dia akan kumpul hadis mengikut nama-nama perawi. Nanti kita coba hidupkan semula satu kajian, kumpul semua hadis Zuhri dalam satu buku misalkan. Kemudian kumpul hadis Amr bin Dinar dalam satu buku. Kumpul hadis Al-A'mash dan Abu Ishaq Sabi'i dalam satu buku. Ini yang coba dibuat oleh guru kami di Syria dulu, Syekh Riyad Al-Khiraqi. Salah satu kajian master beliau adalah nak kumpul semua hadis A'mash dalam satu tempat. Nah, dengan kumpul riwayat A'mash dalam satu tempat tanpa ada yang terlepas sama sekali, dan kita hafal hadis tersebut, kita akan katakan saya pakar dalam hadis A'mash. Dulu pada zaman dahulu ada seorang pakar dalam hadis Zuhri, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Beliau terkenal sebagai orang yang pakar dalam Zuhri. Maknanya dia sudah kumpul semua hadis riwayat Zuhri dalam satu tempat. Dia hafal hadis-hadis tersebut. Dia tahu mana yang sahih hadis-hadis itu dan mana yang silap. Kita sudah tahu kalau disebut hadis Zuhri macam ni, kita tahu ini Zuhri, ini hadis silap. Hadis sebut hal lagi, dia tahu ini hadis Zuhri dan hadis ni sahih. Kalau kita sudah tahu kumpulan hadis ni, itu baru disebut kita sebagai pakar ilal. Jadi kita kena takhusus dalam tokoh. Nah,
Dan ini tidak boleh dikuasai semua orang. Nak kumpul hadis Zuhri saja pun susah dah. Anda pernah buat kumpulan hadis Zuhri hanya di Sahih Bukhari saja. Jadi setiap kali disebut Ibn Syihab Az-Zuhri, kumpul di satu tempat, kumpul satu tempat. Itu pun terlalu banyak. Sangat banyak, dan alhamdulillah selesai Anda buat dalam satu kitab. Tapi yang jadi masalah adalah nak hafal susah. Kumpul senang, hafal susah. Tapi dengan begitu kita boleh nampak dari kalau kita kumpul hadis-hadis Zuhri dari Sahih Bukhari, kita boleh nampak Zuhri meriwayatkan daripada siapa. Kita familiar dengan hadis sanad Zuhri ini. Kita boleh agak, kalau Bukhari meriwayatkan daripada Zuhri, siapa yang yang jadi rujukan Bukhari. Kalau Muslim meriwayatkan daripada Zuhri, kita dah familiar dari siapa dia ambil hadis tersebut. Nah, ini kita dengan cara macam ni yang kita boleh jadi pakar ilah. Kalau kita pakar ilah setakat nak bincang teori-teori tanpa masuk ke dalam praktikal, dia sama sekali bukan metodologi al-hadis. Al-hadis adalah dia kena praktikal, turun ke riwayat, kemudian analisis perawi, kenali perawi, siapa guru-guru dia, siapa murid-murid dia. Kemudian kita kuasai apa riwayat-riwayat dia semua, mana yang riwayat yang masyhur daripada tokoh tu dan mana riwayat yang khata' daripada tokoh ni. Ini dalam ilmu hadis sebut sebagai tokoh-tokoh yang yujma' hadisu. Tokoh-tokoh yang hadisnya sengaja dihimpun. Sebab kalau kita sudah, dan siapa yang tidak menghafal dan menghimpun hadis-hadis yang tokoh-tokoh macam ni, yujma' hadisu, dia disebut muflis fil hadis. Dia belajar hadis penat-penat, tapi dia tak tahu ilal, mana yang sahih, mana yang tak sahih daripada riwayat tersebut. Nah, tahu kita cara untuk mengetahui perkara tersebut sekali lagi adalah rujuk satu perawi, lalu kita kemudian kuasai riwayat tersebut. Macam di zaman dahulu, orang yang paling pakar dari Qatadah yang kita bincang tadi di Basrah adalah Sa'id ibn Abi Arubah. Dia sudah mulazamah ke Qatadah berpuluh tahun, sampai tak ada hadis yang disebutkan oleh Qatadah yang dia tak punya. Justru kalau dia meriwayatkan daripada Qatadah, kita akan katakan dialah perawi paling kuat, dan tak payah tanya lagi, dia confirm hadis itu sahih daripada Qatadah. Tapi kalau orang lain meriwayatkan hadis daripada Qatadah, kita kena cek dengan Sa'id ibn Abi Arubah. Kalau Sa'id meriwayatkan perkara yang berbeza daripada orang tu, maka khata' riwayat tersebut. Ini namanya ilal. Kita kenal satu persatu perawi itu, seolah-olah kita berada depan kita dan kita kenal macam mana mereka riwayatkan, macam mana mulazamah dia kepada syekh. Nah, begitu juga dalam ahli Mekah yang paling pakar dalam riwayat Sufyan ibn Uyainah adalah Humaidi, Abu Bakar al-Humaidi. Tak ada satu pun hadis daripada Sufyan yang dia tak tahu. Bahkan dia hadir dalam majlis Sufyan berkali-kali pembacaan kitab hadis. Justru kalau dia meriwayatkan hadis daripada Sufyan, kita katakan dia adalah perawi yang paling kuat. Kalau ada yang mukhalafah meriwayatkan hadis yang berbeza dengan Humaidi, kita cakap khata' Humaidi yang betul. Nah, khata' yang betul, khata' dan sawab ni, itulah inti utama ilmu ilal. Iaitu kita nak tahu satu riwayat yang nampak macam sahih, perawi dia siqat semua, akan tapi silap. Itu adalah ilal, poinnya macam tu. Macam mana kita boleh tahu? Dengan tahu siapa yang meriwayatkan, kategori apa dia, perawi dia daripada gurunya, adakah dia termasuk dalam top 10 ke, termasuk dalam top 3 ke, atau bahkan the best student daripada guru tersebut. Lalu apabila ada murid lain yang bertentangan dengan riwayat dia, maka kita boleh memastikan sama ada riwayat tersebut silap atau betul. Nah, itu poin ilmu ilal. That's why ilmu Al-Madini dalam kitab ini memulakan perbahasan ilal dengan kita tahu siapa tokoh-tokoh, kita kenal dia, dan macam mana mereka meriwayatkan hadis. Okey, ini adalah 6 tokoh pertama yang menjadi rujukan isnad pada abad tersebut, pada abad pertama Hijrah. Dan pada yang berikutnya akan datang generasi yang berikut yang juga kita kena ketahui sebagai rujukan penting dalam meriwayatkan hadis. Berikutnya apa? Wali ahli al-Madinati summa sara ilmu haula'i sit ila ashabil asnaf mimman sannaf. Selepas enam orang ni, hadis sudah masuk ke dalam satu era tertentu yang nama dia era tadwin. Sebelumnya cuma meriwayatkan saja secara verbal, dan kalaupun tulis dalam bentuk catatan pribadi seseorang.
Nah, berikutnya murid-murid 6 orang inilah yang kemudian mentadwin hadis. Mimman sannaf. Fali ahli Madinah. ولأهل المدينة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي عداده في بني Taimillah. تيم الله ومات سنة 79 و100 وسمع من ابن شهاب. Jadi yang pertama adalah Malik bin Anas. Mereka di Madinah semua confirm murid Zuhri. Tadi kita cakap yang dari Al Madinah adalah Zuhri. Sekarang murid-murid Zuhri generasi yang mentadwin hadis, yang mula menulis kitab-kitab khas untuk diterbitkan, itu yang tadwin. Karena kalau yang sebelumnya tulis hanya untuk catatan pribadi saja, jurnal kita, simpanan kita secara pribadi, bukan bermakna hadis belum ditulis, tapi belum diterbitkan secara publik. Bukan sengaja dia untuk orang ramai, tulis, salin, kemudian sebar luaskan. Ini hanya untuk pegangan saja. Nah, yang ashabut tadwin yang kemudian adalah Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Amir al-Asbahi. Beliau ahli Madinah, confirm belajar daripada Zuhri sebab guru dia Madinah. ومحمد بن إسحاق بن يسار مولى بني مخرمة ويكنى أبا بكر مات سنة 52 وسمع من ابن شهاب والأعمش ومن أهل مكة. Jadi yang kedua adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi. Zaman sekarang dia dibincangkan berkenaan dengan sama ada siqah atau tak siqah. Tapi tak ada khilaf, beliau adalah min awa'iyatil ilm. Hadis beliau sangat banyak. Bahkan boleh dikata pada zaman tu beliau adalah satu-satunya orang disebut bank hadis. Dan disebut dalam Abu Ya'la, dalam kitab Abu Ya'la, Ma'rifah Ashabil Hadis, dikatakan setiap kali ada orang yang menghafal hadis, dia bimbang hadis tu dia nanti lupa, dia akan datang ke Muhammad bin Ishaq, lalu dia katakan, Imam, ini hadis saya bacakan pada awak simpan, nanti kalau saya lupa ingatkan saya balik. Macam bank kan, saya simpan titip duit, lalu kemudian nanti kalau saya nak ambil saya withdraw. Kalau saya lupa, sebab dia punya hafalan yang penjagaan yang sangat kuat, dia punya hafalan dia hebat sehingga orang boleh percaya kalau saya titip dia akan nanti ingatkan kalau saya lupa. Nah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, isu dia adalah adakah dia mudallis? Muhammad bin Ishaq dia seorang ahlul Madinah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam risalah, wala yu'rafu tadlisu fi baladina illa hadisan. Tak pernah ada tadlis di Al-Madinah melainkan masa-masa terakhir saja. Maknanya pada masa-masa saya ni terakhir mulai ada fenomena tadlis. Sebelum belum ada. Al-Madinah adalah orang yang meriwayatkan sesuatu tepat dengan riwayat dia. Isu dia berkenaan dengan hafalan. Kalau hafalan sekali lagi dia sangat kuat. Tapi isu dia dengan Imam Malik, dia adalah ada akran. Imam Malik dan Imam Ibn Ishaq, dia sama-sama satu angkatan, belajar daripada Zuhri, belajar daripada guru-guru Al-Madinah. Cuma hubungan antara dua-dua ulama ini ada tak harmoni, sehingga Malik berbincang buruk terhadap Muhammad bin Ishaq. Ibn Ishaq pun bincang buruk kepada Imam Malik. Tapi kedua-duanya tidak menunjukkan bahwa merendahkan keilmuan kedua-duanya. Macam mana pun antara Muhammad bin Ishaq dengan Malik bin Anas, siapa lagi kuat? Tak ada khilaf, Malik bin Anas paling kuat. Bahkan antara semua murid Zuhri, Imam Malik yang paling kuat. Kalau ada orang yang mukhalafah Malik dalam riwayat Zuhri, kita katakan Malik betul, yang lain silap. Dia adalah best student daripada Zuhri. Best student daripada Zuhri. Min ahli Makkah. من أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مولى لقريش ويكنى أبا الوليد مات سنة 51 و100. Nah, ini tadi berkenaan dengan Muhammad bin Ishaq, dikatakan Sami'a min Ibn Shihab wal A'mash. Jadi Muhammad bin Ishaq, kalau Malik tadi meriwayatkan daripada Ibn Shihab, bukan cuma Ibn Shihab saja guru dia punya guru yang lain, Nafi' dan lain-lain. Tapi Imam Malik ini terkenal dengan satu mazhab, yaitu dia hanya mendengar daripada ahlul Madinah saja, ahlul Hijaz saja. Menurut beliau, riwayat daripada luar ahlul Hijaz kena hati-hati nak terima. Walaupun orang tu siqah. Jadi Imam Malik dia punya pandangan, semua hadis kena dirujuk ke ahlul Hijaz. Kalau dari Iraq meriwayatkan sebuah hadis, ada sokongan dari ahlul Hijaz, kita terima. Tapi kalau ada riwayat dari Al-Iraq,
tak ada sokongan daripada Ahlul Hijaz, walaupun yang riwayatkan semua perawi siqah, dia cakap kita kena tak terima. Kena berhati-hati, kata Imam Malik. Nah, beza dengan Muhammad bin Ishaq, dia meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, juga meriwayatkan daripada A'mash. A'mash al-Iraq. Tadi kita cakap Sulaiman al-Mahran dari Kufah ke Basrah. Dah lupa dah. Kufah. Sulaiman al-Mahran adalah dari Kufah. Maknanya dia punya mazhab riwayat yang lebih terbuka. Dia juga macam Sufyan ibn Uyainah. Jadi Malik dengan Muhammad bin Ishaq dia satu angkatan. Usia dia tak berbeza jauh. Tapi Sufyan dia lagi muda. Sufyan ibn Uyainah dia asal dia dari Kufah. Lalu kemudian dibawa ke Madinah, tinggal di Mekah. Nah, dia biasa untuk jumpa dengan ulama-ulama Kufah. Dan sebab riwayat daripada Sufyan adalah riwayat yang sangat luas. Mazhab dia adalah mazhab sederhana, pasati. Dia tak fokus ke Ahli Hijaz saja, tapi juga Al-Iraq juga diambil hadis dia. Lalu dia menjadi punya riwayat yang lebih luas daripada Imam Malik. Ini diakui oleh Imam Syafi'i sendiri. Dikatakan bahawa riwayat Sufyan, dia memiliki semua hadis ahkam melainkan 5 hadis saja. Sementara Imam Malik, dia punya semua hadis ahkam melainkan 10 hadis. Maknanya Sufyan lagi banyak riwayatnya. Nah, dari ahli Mekah, Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Dia punya kitab, riwayat dia adalah bertumpu kepada kitab, dan kitab beliau adalah kitab yang paling sahih pada zaman itu. Jadi sejarah sahih ini bukan cuma bermula daripada Bukhari, tapi riwayat paling sahih pada zaman itu adalah Ibnu Jurayj. Kalau Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, maka dia adalah antara sanad yang paling kuat. Dan beliau meninggal pada tahun 151. Riwayat lain mengatakan dia meninggal dalam 150. Seingat ana, masyhur 150. Sebab dia meninggal dunia seangkatan dengan Imam Abu Hanifah. Macam Muhammad bin Ishaq, dia meninggal 152 dikatakan sini kan. Seingat anda ada juga riwayat katakan dia 150. Dia meninggal dalam seangkatan dengan Imam Abu Hanifah. Sebab 150 Abu Hanifah meninggal, 150 Imam Syafi'i lahir. Wa Sufyan ibn Uyainah, sekarang Sufyan ibn Uyainah yang tadi kita bincangkan, Sufyan ibn Uyainah bin Maimun maula Muhammad bin Muzahim akhu Dhahak ibn Muzahim al-Hilali yukanna Abu Muhammad. Berkenaan dengan Sufyan ibn Uyainah ini, dia kunyah dia Abu Muhammad, nasab dia al-Hilali. Jadi satu cerita dulu ketika Az-Zahabi jumpa dengan Ibn Daqiq al-Aid. Datang dia untuk mengaji, dan Ibn Daqiq al-Aid dia suka tes orang untuk betul dah layak untuk mengaji ke tak, mengaji hadis atau tak. Zaman kita mengaji hadis datang je. Tapi zaman dahulu kena tes dulu, you layak ke tak layak. Jadi soalan daripada Ibn Daqiq al-Aid kepada Zahabi adalah Man Abu Muhammad al-Hilali. Siapa Abu Muhammad al-Hilali? Dijawab terus, ialah Sufyan ibn Uyainah. Betul, boleh mengaji. Apa kata sebelum kita mengaji kita tes satu-satu, layak ke tak layak? Kalau you boleh pas soalan ni, you boleh masuk mengaji. Kalau tak, you hadir pun tak akan faham. Itu yang dulu Syekh Riyad dulu mengaji mustalah pertama kali macam tu. Kita nak katakan Ustaz, saya nak mengaji mustalah. Dia cakap jangan masuk dulu mustalah, you kena hafal ni dulu. Hafal ni berapa ratus nama perawi dan isnad. You boleh hafal, boleh masuk mustalah. Sebab you hadir pun kita mustalah, you tak akan faham. Sebab ilmu hadis adalah berkenaan dengan praktikal. Kita kenal perawi, bukan setakat kita bincang berkenaan dengan teori-teori yang tak pernah ada kaitannya dengan ilmu realiti riwayat. Nah, Sufyan bin Uyainah bin Maimun maula Muhammad bin Muzahim akhu Dhahak ibn Muzahim al-Hilali wa yukanna Abu Muhammad mata sanata 98 wa 100. Sufyan laqiya Ibn Syihab wa Amr bin Dinar wa Abu Ishaq wal A'mash. Tengok, Sufyan dia jumpa dengan 4 orang daripada 6 orang yang menjadi rujukan utama dalam isnad. Maksudnya yang punya riwayat paling luas pada zaman itu, yang punya hadis paling banyak, yaitu Ibn Syihab az-Zuhri, Amr bin Dinar. Bahkan tapi dia jumpa Ibn Syihab ketika dia masih kecil lagi. Diriwayatkan dia masih pakai cocang lagi. Dia pakai bawa pakai anting-anting lagi, bawa
buku, masih kecil lagi. Kata Zuhri, tak, saya duduk sini, masih budak kecil. That's why riwayat dia daripada Zuhri, riwayat budak kecil, tak macam riwayat Malik bin Anas. Malik orang dewasa. Justru tetap yang paling sekoh daripada Zuhri adalah Imam Malik, yang senior, macam mana mengaji ke Syekh Nuruddin Itar, tentulah anak tabaqah yang keberapa. Ada lagi orang lebih senior, yang lebih dahulu, yang lebih jumpa dengan doktor. Nah, begitu Sufyan jumpa dengan Ibnu Syihab dalam keadaan masih muda, masih kecil lagi. Berbanding Malik lebih kuat. Tapi dia termasuk dalam top 10 juga lah, walaupun masih muda, masih kecil. Termasuk, that's why Imam Bukhari sering meriwayatkan hadis daripada Sufyan daripada Zuhri juga. Juga dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar dia paling khas pergi dengan Amr bin Dinar. Dia punya takhasus daripada Amr bin Dinar. Jadi kalau dia meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, antara orang paling kuat adalah Sufyan dan Ibnu Jurayj tadi. Sufyan dan Ibnu Jurayj. Dan dia antara orang yang paling hebat apabila meriwayatkan daripada Amr. Wa Abu Ishaq Sabi'i, Wal A'mash dan Sulaiman Mahran Al-A'mash. Ini 4 orang semua ada pada Sufyan. Justru kalau siapa yang datang belajar ke Sufyan, dia punya ilmu yang sangat banyak. Itu sebabnya Sufyan dia usia dia panjang sampai 79 tahun. Dan pelajar hadis dari seluruh dunia selalu datang ke Mekah hanya untuk nak jumpa Sufyan. Haji nombor 2, nombor 1 jumpa Sufyan bin Uyainah. Tapi mungkin haji yang wajib ialah, yang sunat dia tak. Sebenarnya saya nak jumpa Sufyan, haji second. Nah, Sufyan bin Uyainah memang sampai meninggal dunia beliau jadi rujukan paling penting. Antara yang mulazamah ke Sufyan adalah Al-Humaidi tadi. Justru Imam Bukhari mulakan hadis pertama daripada Sufyan menerusi Al-Humaidi kan. Abu Bakar Humaidi, lalu kemudian dari Sufyan bin Uyainah. Lalu juga antara yang mulazamah ke Sufyan dan habiskan ilmu dia adalah Imam Syafi'i di Mekah. Dia kuasai semua hadis-hadis Sufyan. Lalu kemudian dia hafal Muwatta, baru pergi ke Madinah. Sebab dia tahu siapa rujukan tadi kan. Nah, untuk menjadi seorang pelajar pada zaman tersebut, kita kena kenal siapa ulama terbaik pada zaman itu. Jadi Syafi'i tahu terbaik di Mekah adalah Sufyan. Terbaik di Madinah adalah Malik. That's why kalau boleh belajar kepada yang terbaik, from the best, dia akan datang. Kalau kita tak peduli siapa nak ambil, yang penting belajar aja. Padahal mereka tunggu siapa yang paling tinggi isnadnya dan paling hebat hafalannya, paling besar nama dia, itu yang didahulukan. Lalu kemudian siapa? Wa min ahli Basrah. Min ahli Basrah, Sa'id bin Abi Arubah, مولى بني علي بن يشكر وهو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر مات سنة 80 أو 59 و100. Jadi yang ahli Basrah, murid-murid daripada Qatadah, Sa'id bin Abi Arubah, dia yang paling pertama, the best. Sa'id ni mudallis. Dia sering meriwayatkan secara tadlis, tapi kalau dia meriwayatkan daripada Qatadah, tak ada istilah tadlis. Jangan masalahkan, oh ini Sa'id an Qatadah, dia tak katakan hadatsana. Ini mudallis. Tak. Tadlis, kenapa kita reject? Sebab ada kemungkinan dia tak dengar, ya tak? Tapi ini dia sudah dengar semua hadis dia, tak ada kemungkinan lagi tak dengar. That's why kena diterima riwayat Sa'id bin Ibn Abi Arubah daripada Qatadah. Yang berikutnya Hammad. Wa Hammad bin Salamah qala ahsabuhu maulan li Bani Sulaiman wa yukanna Aba Salamah mata sanata 68 wa 100. Jadi Hammad bin Salamah Abu Salamah, Hammad ibn Salamah. Hammad ada 2 orang nanti, ada Hammad ibn Zaid dan juga ada Hammad ibn Salamah. 2 orang ni kibar al-hadis di Iraq. Cuma masalahnya Hammad ibn Salamah ada masalah sikit daripada riwayat dia berbanding Hammad ibn Zaid. Justru Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hammad ibn Zaid, dia tak keluarkan daripada Hammad ibn Salamah. Lalu Imam Ibn Hibban mengamuk dalam kitab Siqat dia. Dia katakan apalah dia riwayatkan daripada Hammad ibn Zaid, tak riwayatkan daripada Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah lagilah lebih hebat daripada banyak perawi yang dia keluarkan dalam kitab sahih. Macam Abdullah bin Saleh dalam Fulaih bin Sulaiman, dia cakap dia riwayatkan daripada perawi-perawi lemah ni, dia tak riwayatkan Hammad ibn Salamah. Itu yang marahnya Ibn Hibban dalam kitab, dia tak sebut Bukhari lah, tapi kita faham siapa yang dimaksud. Nah,
sebab Hamad bin Salamah ulama besar. Dan Ibn Ali al-Madini katakan termasuk juga rujukan penting dalam isnad. Kenapa Imam Bukhari tak keluarkan? Sebab habit Hamad bin Salamah ni, dia suka combine riwayat orang dua sekali. Imam Bukhari nak, ia riwayat ni siapa? Si fulan. Okey, sebulan aja. Tapi kalau dia suka combine, buat ringkasan. Ini yang kemudian Imam Bukhari tak suka perkara ini. Bukan dia lemah, tapi karena tak selari dengan manhaj saya. Lalu kemudian Abu Awanah, wasmuhul Waddah. Wasmuhul Waddah, Maula Yazid bin Ala al-Wasiti, mata sanata 75 wa 100. Jadi ini Waddah bin Abdullah al-Yashkuri Abu Awanah. Waddah bin Abdullah al-Yashkuri, beliau juga min ahli al-Wasit, tapi banyak meriwayatkan daripada al-Basrah. Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam Maula al-Ashafir, mata sana 60 wa 100. Nah, ini Syu'bah bin al-Hajjaj adalah tokoh rijal yang tak boleh kita tak kenal dia, wajib kita kenal. Siapa belajar rijal tapi tak kenal Syu'bah, dia tak belum belajar rijal apa-apa. Sebab dia rujukan paling penting dalam riwayat. Riwayat dia sangat banyak. Tadi dia meriwayatkan dari banyak Ahlul Basrah. Pada masa sama dia juga adalah orang yang terkenal paling benci kepada tadlis, padahal dia ahli Iraq. Ketika ahli Iraq biasa saja mentadlis, dia yang kemudian aku tak nak riwayat tadlis. Nah, Qatadah yang banyak meriwayatkan hadis, dia akan pergi Qatadah, dia perhatikan mulut dia betul-betul. Kalau an, tak nak aku tulis. Tapi kalau haddatsana sami'tu, aku tulis. Bahkan dia pastikan ini an ke sami'tu. Sebab dia tahu ini orang mudallis. Begitu juga dia pergi ke Sulaiman bin Mahran Al-A'mash, pun perhatikan modal dia tadlis, aku tak nak tulis. Kemudian dia juga pergi ke Abu Ishaq As-Sabi'i. 3 orang ni yang dikena jaga. Sebab dia rujukan penting dalam riwayat, banyak murid datang lima hadis daripada dia, tapi dia suka mudallis. Nah, Syu'bah antara orang pertama yang pastikan bahwa tak ada tadlis. Justru kalau ada satu isnad riwayat Syu'bah daripada Qatadah, jangan tanya mudallis tak. Confirm Qatadah tak mudallis riwayat Syu'bah. Begitu juga kalau Abu Ishaq meriwayatkan an tapi riwayat Syu'bah, tak apa. Sebab Syu'bah adalah orang yang paling penting dalam particular dalam perkara ini. Wa Ma'mar bin Rashid wa yukanna Abu Urwah maula al-Hudani wa wala Hudani. ومات باليمن سنة 54 و100. سمع من ابن شهاب وعمر بن دينار وقتادة ومن يحيى بن أبي كثير ومن أبي إسحاق ومن أهل الكوفة. Dari Ma'mar ibn Rashid, dia asalnya dari Basrah, lalu pindah ke seluruh dunia. Dia antara orang pertama yang masuk ke seluruh negara-negara pusat-pusat hadis, ambil semua hadis tu. Antara daswai kata Imam Ar-Ramah Hurmuzi, dia adalah orang pertama yang rihlah fi talabil hadis. Padahal bukan rihlah talabil hadis sejak zaman sahabat pun banyak. Akan tapi yang paling luas riwayatnya Jama'al Mudun wal Amsar, maknanya dia pergi ke seluruh negeri-negeri yang lain. Itu adalah Ma'mar bin Rashid. Itu sebabnya tengok kata Ali Ibn Madini, dia meriwayatkan hadis daripada siapa? Ibnu Shihab di Madinah. Meriwayatkan hadis dari Amr bin Dinar di Mekah, Qatadah di Basrah, Yahya bin Abi Katsir di Yamamah, kemudian juga Abu Ishaq di Kufah. Tak macam yang lain. Malik cuma Ibn Shihab saja, Sufyan cuma Kufah dan Madinah saja, tapi dia yang masuk semua. Bahkan dia masuk ke Yaman, sampai di Yaman diikat oleh ahli Yaman, dikawinkan dengan ahli Yaman supaya dia tak pergi ke mana-mana. Lalu kemudian dia menyebarkan ilmunya di Yaman. Ini Ma'mar bin Rashid. Kita berhenti sini dulu. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada masa akan datang. Masa kita dah habis dan banyak nyamuk pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alaihi wasallam ajma'in.